Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan Majlis Qasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita masuk pada hadis yang berikutnya berkaitan dengan hadis yang ke-12, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni faratukum 'alal hawdi man marra alayya shariba wa man shariba lam yadma'u abada la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah orang yang pertama akan datang ke Telaga Al-Kautsar. Siapa yang menuju ke telagaku, mereka akan meminumnya, dan siapa yang meminumnya tidak akan berasa haus untuk selama-lamanya. Sesungguhnya akan ada beberapa kaum yang datang kepadaku dan aku mengenalinya, dan mereka juga mengenaliku, kemudian dihalang daripada minum antara aku dan mereka. Baik, malam ni kita masuk antara salah satu daripada kronologi peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat esok ni adalah namanya proses meminum di Telaga Al-Kautsar. Telaga ni asal dia firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Perkataan Al-Kautsar dalam surah tadi itu diterjemah banyak version oleh pelbagai mufassirin. Antaranya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi kamu dengan nikmat yang sangat banyak. Ada yang menceritakan Al-Kautsar itu adalah telaga yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa guna atau apa faedahnya ada telaga? Apa simboliknya ada telaga dalam keadaan apabila orang duduk di akhirat esok ni? Baik. Macam kita pernah cerita dekat tuan-tuan, mahsyar ini adalah salah satu lapangan tempat yang susah dan payah. Mahsyar ini tempat kumpulnya semua manusia, yang mana matahari akan didekatkan, manusia akan berpeluh sampai ke buku lali, sampai ke lutut, pinggang, dada, dan tenggelam timbul dalam peluh dia. Kita bincang dulu dah. Dan tak cukup dengan tu, dalam keadaan manusia lapar, dalam keadaan manusia dahaga, dalam keadaan berdiri di mahsyar, sehingga ahli mahsyar akan kata, wahai Allah, andai sekiranya kami ni ditakdirkan masuk neraka, neraka pun tak apalah, masuk je lah, kami minta tahu nak tunggu sini dah. Azab, pedih, ramai, susah, penat, tak larat, psikologi, mental, fizikal, semua terdera dengan mahsyar tadi tu. Maka anugerah Allah Subhanahu wa taala Telaga Al-Kautsar ini, yang mana ayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lebih sedap, lebih manis daripada madu,
lebih putih daripada salji, dan dia tu telaga yang luas, telaga tu ada banyak cebok sebanyak bintang di langit, menunjukkan bahawa anugerah kemuliaan yang Allah beri pada Nabi SAW dan umat dia yang beriman untuk meredakan, ataupun kita kata satu-satunya puncak ayak di akhirat esok ni sebelum masuk dalam syurga Allah SWT. Dan Al-Kawthar ni kita akan lalui beberapa hadis berkaitan dengan Al-Kawthar ni. Yang pertama adalah hadis Nabi akan ada di telaga Al-Kawthar. Nanti kita akan jumpa hadis bekas minum di telaga, dan kita akan jumpa hadis berikutnya keluasan telaga. Hadis yang berikutnya juga keharuman bau telaga. 3-4 hadis berkaitan dengan telaga. Cuma malam ni kita diberitahu oleh pengarang hadis yang pertama berkaitan telaga Kawthar. Nabi SAW akan ada dan akan tunggu umat dia dekat situ. Antara cara yang Nabi SAW boleh tahu itu adalah umat dia adalah apa? Adalah ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin tu apa Ustaz? Itu adalah lebihan wudu yang dibasuh di bahagian kepala, bahagian tangan dan bahagian kaki. Bahagian tangan kita sampai ilal marafiqi, sampai ke mirfaq ni, apa, siku kita ni, tapi kita basuh lebih. Lebihan tu akan jadi cahaya esok di akhirat. Kaki sampai tumit je, ilal ka'bain, sampai buku lali. Lebihan daripada tu akan bercahaya nanti di akhirat. Demikian juga bahagian kepala. Bila kita basuh, memang sunnah, memang syarat sah paling kurang adalah 3 helai rambut. Angkat sikit kopiah itu, bau tang tu pun boleh dah. Tapi yang afdalnya, yang dapat pahala full versionnya, ambil air, basahkan tangan, letak kepala, tarik ke belakang satu, tarik balik ke depan 2, basuh lagi tangan, ambil depan 2 balik, pi depan, pi balik, pi depan, pi balik. Tu 3 kali yang sempurna wuduk kita, maka kepala akan bercahaya esok di akhirat. Macam kita duk ambil wuduk ni biasa, tang tu ya kan, tang ni ya. Jadi esok akhirat cahaya tang tu ya. Tang tu ya. Malaikat pun boleh kena, ni geng binjai ni. Dia tahu sebab cuih tuan tu. Tuan-tuan tengok geng-geng Pakistan ke apa, dia pun ambil penuh full version, ambil gitu, jadi kemas gitu. Jadi Nabi akan kenal umat dia esok nanti di akhirat. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, man marra alayya syariba. Siapa di kalangan umat aku yang lalu di kawasan tenaga Al-Kawthar ni, dia akan minum. Orang yang akan minum ni siapa? Orang yang akan minum ni adalah orang yang beriman, yang ikut apa sahaja yang diarahkan, disuruh oleh baginda Nabi SAW. Ini orang yang akan jalan dan akan minum. Adapun waman syariba lam yadhma'u abada. Dan ada salah satu ciri ayak yang special telaga Al-Kawthar ni apa? Siapa sahaja yang dia minum telaga Al-Kawthar tu, maka haus atau dahaga tu dia tak akan ada lagi dalam badan dia. Kita ni tuan-tuan minum di dunia ni, ayak sedap terah mana ke, ayak strawberry ke, ayak anggur ke, yang hebat sekalipun, terah tu je lah. Sehari 5 petang dahaga balik, kedua minum, kelima dahaga balik. Tapi yang nama kata Al-Kawthar ni adalah telaga yang akan menghilangkan terus dahaga, dan manusia tak akan dahaga dah sampai bila-bila. Jadi ustaz, kami kalau masuk dalam syurga nanti, ada ayak daripada susu, ada ayak daripada madu, ada ayak daripada macam-macam benda ada ni. Tapi kami boleh lah minum. Maka boleh minum. Minum tu bukan sebab dahaga, minum sebab enjoy saja, seronok-seronok minum-minum. Bukan jadi dahaga lama. Dahaga kena cari ayak. Dah. Syurga dia tak ada jenis penat ke, dia tak ada. Dia seronok, bahagia. Tang mana hilangnya tu? Hilangnya tu di mana? Di nama dia di telaga tadi tu. Nombor 2 tak ada dalam syurga apa dia? Yang tak ada dalam syurga nombor 2 adalah kematian. Pertama dahaga tak ada. Yang kedua kematian tak ada. Yang ketiga apa dia tak ada? Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. 3 benda tak ada dalam syurga. Ada 4. Apa dia? Dengki. Ambil bahagian yang iri hati tengok orang tu, bahagian tu dia renyuk dan dibungkui. 4 benda tak ada. Dengki dalam mana?
surah Hijr juzuk yang ke-14. Buang. Jadi 4 benda tak ada dalam syurga. Apa dia? Dahaga tak ada. Yang kedua tak ada dalam syurga tu apa dia? Tak ada buang yang kecil, buang yang besar. Yang nombor 3 dalam syurga tak ada tu adalah iri hati ataupun perasaan. Jadi isteri masuk syurga, isteri tak akan iri hati bila suami dia duduk dengan bidadari, sebab dia ketua. Hurul Ain tu dia ketua. Jadi tak ada isu macam dia nak pergi kutip perut suami dia. Tak ada. Kalau di dunia, kalau duduk macam tu, suami dia akan jadi apa? Akan jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan habis kuliah, habislah suami dia tu gaduh teruk sebab duduk dengan beberapa orang marka. Jadi benda tu tak ada dalam syurga. Tak ada tu bukan maksud dia benda tu tak hebat. Tak ada tu sebagai salah satu keistimewaan Allah beri dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada di kalangan manusia yang dia malang. Apa yang berlaku pada dia adalah dia lalu depan Nabi SAW dan Nabi kenal depa ni. Nabi panggil depa nak mai minum, tetapi malaikat-malaikat menghalang mereka ini daripada dekat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain Nabi kata, itu aku kenal, itu umat aku, bagi depa mai. Sebab Nabi kenal depa, ada huruf muhajjalin ada dekat depa. Tapi tak dibenarkan mereka ini untuk dekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa golongan orang yang rugi-rugi ni? Ada beberapa pentafsiran ulama. Yang pertama, orang yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mereka ini di zaman Nabi SAW. Nabi kata aku kenal mereka, maknanya di zaman Nabi mereka ni Islam elok dah. Kemudian dilepas pada zaman Nabi SAW, mereka ni keluar daripada Islam. Yang kedua, golongan-golongan manusia yang mereka ini dihalang daripada telaga baginda SAW adalah orang yang di dunia ini yang mengingkari syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau puasa, dia tak mau tutup aurat, walaupun dia kata dia dah pergi umrah 3 kali dah, tapi itu bukanlah satu lesen supaya dia tak tutup aurat. Ramai orang yang dia salah faham. Ada benda sunat, bukan kata hang boleh pergi Mekah maksudnya kita tak payah tutup aurat dah. Kita nak kata bukan hang pergi Mekah, hak duk terus beranak di Mekah tu Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, ramai lagi pembesar-pembesar Quraisy. Memang mereka ni warga negara Mekah, duk terus di Mekah, bahkan ada terus mati pula di Mekah tu. Kalau nak kira seniority duduk di Mekah lama maksudnya hebat, bukan kata manusia, unta pun berlambak yang beranak kat Mekah tu, duduk di Mekah lama tu. Duduk di Mekah kelebihan, ada kemuliaan. Tapi kalau kita duduk di Mekah mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lawan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini walaupun mati di Mekah, walaupun mati di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada satu kebaikan yang Allah beri pada mereka. Walaupun hang duk jauh tak pernah pergi Mekah sekalipun, maka kita jangan sangka kita boleh senang-senang kita cakap. Walaupun followers kita ramai, walaupun likers kita ramai, setiap kali kita post, kita ingat duduk di kubur tak ada siapa nak main follow kita dalam kubur, kita bersendirian. Basic benda tutup aurat, hang tak payah nak cakap apa pun. Hang pergi tanya budak tadika 5 tahun, pergi tanya budak 4 tahun, pergi tanya budak 6 tahun, dia boleh tahu tudung kena pakai ke tak payah pakai, semayang 5 waktu kena semayang ke tak semayang, dia tahu. Maka kita bila dah besar, jangan tunjuk kata kita ni tak suka dengan syariat. Kita tak boleh kata walaupun hang nampak aku ni, kita tak cakap macam ni, walaupun aku tak pakai tudung, walaupun aku tak semayang, tapi hati aku baik. Walaupun aku tak pakai tudung, tapi aku tak mengata kat orang. Tuan-tuan, saya nak abang, semua tu adalah satu bahagian yang berlainan. Dia part-part yang berlainan dalam motor, dalam kereta. Pakai tudung satu bab, mulut satu bab, tangan satu bab, kaki satu bab, semua satu bab yang berasingan. Kita tak boleh kata memanglah rumah aku tak ada pintu, pintu satu cerita, lampu satu cerita, kipas satu cerita. Kalau orang tu dia pakai tudung tapi mulut dia tak betul, maknanya mulut tu tetap salah. Perbuatan dia pakai tudung tetap benda tu disuruh oleh syariat.
kita tak boleh ambil contoh orang yang pakai tudung dan mulut dia tak betul untuk jadi alasan supaya kita jangan pakai tudung atau jangan tak semayang. Kerana di luar sana ramai orang yang pakai tudung dan mulut dia elok. Sebab apa kita cari benda yang tak elok untuk buat contoh supaya kita selamat daripada syariat Allah Ta'ala. Buat apa semayang 5 waktu, mulut hang duk kata kat orang. Kita mengumpat, ada bahagian dosa dia. Tapi kalau hang tak pakai tudung dan hang mengumpat, tetap dosa tu dosa yang sama juga. Tidak menutup aurat itu termasuk dalam dosa al-kabair, dosa-dosa besar, kerana mendedahkan aurat yang besar, rambut dan sebagainya. Kalau hang tak mau pakai tudung, kalau kita tak semayang, kita atas kelemahan kita sendiri, maka kita kata macam ni, awak hang tak semayang. Itulah, aku pun memang aku rasa aku ni teruk lah. Ada syaitan atas kepala aku ni, aku rasa nanti insyaAllah lah aku semayang. Cakap macam tu tak menyebabkan hang keluar daripada Islam, tapi berdosa tetap dosa lah. Berbeza dengan orang cakap macam ni, hang tak semayang, yang buat apa, tunduk bangun tu, cinta tak faedah aku tu ya. Hang semayang bukan hang kaya pun, hang tengok aku tak semayang, aku kaya aku tu ya. Cakap macam tu ada unsur istihza atau merendah-rendahkan syariat, dikhawatiri tergelincir daripada landasan akidah dan syariat, takut kena muncak balik. Kalau cara cakap tu ada merendahkan. Hang tak tutup aurat, hang tak tutup aurat, hang tak semayang, tak banyak zakat, itu kesalahan. Dan bagaimana kita face dengan kesalahan tu, kita berhadapan dengan kesalahan tu macam mana? Sebab apa tak tutup aurat? InsyaAllah lah aku tengok duk ingat lah 2023 aku nak pakai. Kita katalah hang tak tahu mati bila, baiklah hang cepat sikit. Cakap macam tu, dia ada azam nak buat kebaikan, kita cakap supaya dia segerakan, dosa juga, tapi dia tak keluar pada Islam. Tapi kalau dia tak pakai tudung, tapi dia menyalahkan tudung, pakai tudung buat apa? Rambut ni rambut aku, baik kat aku lah. Tuhan ni nak menyibuk semua benda, nak ambil tahu pasal orang apa semua. Macam tu cakap boleh terkeluar daripada Islam. Maka apa-apa benda syariat yang kita tak boleh buat, kita jangan nafikan syariat tu, dan jangan cari contoh-contoh tak baik untuk menyokong hujah kita. Aku tak semayang sebab ada kawan aku semayang tapi dia buat jahat. Aku tak semayang, aku tak pakai tudung sebab kawan aku ada seorang, dia tak pakai tudung, dia pakai tudung tapi dia suka buat jahat. Itu contoh untuk menjadi hujah kita yang tak betul. Hang cari 1000 hujah pun dia takkan selamat kat akhirat esok ni. Sebab kita cakap esok, mulut takkan cakap. Dunia boleh cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang cakap banyak, cakap pandai, di dunia akan dikunci biar anggota lain yang berbicara. Jadi golongan kedua adalah golongan yang terhalang daripada Al-Kausarnya pada dia. Orang yang mengakui syariat Nabi SAW tapi dia tak amalkan, bahkan lebih teruk, dia mengingkari syariat dan membangkang syariat atau apa sahaja yang Nabi SAW bawa dalam bentuk Islam, dia tak suka, dia benci, dia jadi sekular dan sebagainya. Maka perbuatan tu boleh takut-takut esok di akhirat dihalang daripada mendekati baginda Nabi SAW. Tengok syarah dia. Pada satu peristiwa yang berlaku pada peristiwa hari kiamat adalah peristiwa meminum telaga Al-Kausar, khas yang diperuntukkan pada baginda SAW. Umat Nabi SAW yang beriman kepada baginda akan diberi minum dalam telaga ini. Dalam keadaan panas yang terlalu terik, manusia dibanjiri peluh dan situasi cemas serta rimas, menanti masa bermula dan berakhirnya hisab yang memakan masa terlalu lama sudah tentu menjadi keistimewaan dan kelegaan orang terpilih meminum sesuatu yang menyegarkan badan, menghilangkan dahaga serta menjadi jaminan syurga buat mereka yang meminumnya. Jadi siapa yang minum tu memang diakui, kata dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan telaga. Minum je ahli syurga. Telaga ini khas diberi pada baginda SAW dan baginda lah orang yang pertama akan datang. Siapa yang minum, dia tidak akan haus selama-lamanya.
Kemudian mereka yang datang pada Nabi SAW ada yang tak dapat meminum, macam kita beritahu tuan-tuan tadilah. Ada orang yang mai dia tak boleh minum. Tengok pengajaran hadis. Nabi SAW dikurniakan sebuah telaga yang diberi nama Al-Kautsar. Ia adalah telaga yang menghilangkan dahaga selama-lamanya, yang menjadi tanda bahawa peminumnya akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih hebat lagi lah, orang yang mai dalam telaga ini diberi minum oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya Nabi tunggu di situ, Nabi meraihkan umat-umat dia yang mai tunggu di situ, sebab telaga tu telaga Nabi. Jadi orang yang nak minum dalam telaga tu, maka orang tu dilayan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan di akhirat apa? Super VVIP yang paling hebat sekali, sebab Nabi dapat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Maknanya orang yang sangat hebat. Kita bincang hadis pasal syafaat, semua Nabi-Nabi tak boleh buat apa, Nabi SAW saja boleh tolong. Maknanya Nabi ni figure yang hebat sangat akhirat. Figure yang hebat sangat ni, dia turun sendiri tunggu di telaga bagi minum pada orang. Maknanya besarnya kemuliaan Allah beri pada ahli syurga di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan amat malang sekali mana-mana orang yang terhalang daripada meminumnya. Jadi saya doa tuan-tuan semua yang mai pada malam ni, insya-Allah Allah anugerahkan kita esok di akhirat boleh minum air daripada telaga baginda sallallahu alaihi wasallam yang diberi dan diberi minum oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri esok di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya bekas minum. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aniyatul haudi qala walladhi nafsi Muhammadin bi yadi la aniyatuhu aktharu min adadin nujumis samai wa kawakibiha ala fi lailatil mudhlimatil mushiyati aniyatul jannati man syariba minha lam yadhma akhir ma 'alaiha yashkhabu fihi mizabani minal jannah man syariba minhu lam yadhma arduhu mithlu tulihi ma baina ammani ila ailah wa ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, aku tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bekas air telaga itu? Baginda menjawab, bekas maksudnya cebok lah, macam cawan, cebok, mudah kita faham macam tu. Bekas air telaga itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Sebab apa jumlah bintang di langit tu? Maksudnya bukan secara tepat jumlah berapa trilion, brilion apa semua tu, bukan dia. Cuma itu simbolik kata terlalu banyak sangat. Maka Nabi SAW memberi contoh seperti mana bintang-bintang. Maknanya ramai di kalangan umat baginda SAW yang akan mai dan minum air daripada telaga Al-Kautsar tadi tu. Dan planet-planet yang terang di malam yang gelap gulita, bekasnya daripada syurga. Siapa yang minum maka dia tidak akan berasa haus. Orang yang terakhir mendatanginya akan dituang dalam bekas air telaga melalui saluran dari syurga. Siapa yang minum maka dia tidak akan berasa haus. Lebarnya seperti panjangnya, iaitu di antara Amman dan Ailah. Akhirnya airnya lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada madu. Ini hadis kedua Nabi SAW nak abang dekat kita tentang jumlah cebok yang ada dalam telaga yang luas itu. Tadi kita jumpa yang akan serve kita, yang akan layan kita, yang akan duduk di telaga tu Nabi SAW sendiri. Yang kedua, ada orang yang boleh mai telaga, ada orang yang dihalang untuk dekati telaga. Yang ketiga, kita baca daripada hadis ni pada jumlah cebok yang ada dalam syurga, dalam telaga tu nak bagi minum tu sebanyak apa? Sebanyak bintang-bintang di langit. Maknanya terlalu banyak
sangat ceboknya tu. Yang seterusnya daripada hadis ni juga kita dapat yang seterusnya apa dia? Ayak dia adalah sangat putih dan ayaknya tu sangat manis. Daripada hadis, manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Cuma dalam hadis ni Nabi SAW bagi pada kita bayangan anggaran keluasan besar mana yang kata telaga tu besar mana. Baik, kita tengok syarah hadis dalam perenggan yang kedua. Jika kita bayangkan jumlah bintang di langit dan di planet, terdapat ratusan juta buah bintang, buah pinggang pula nak kata tadi dan planet, maka bekas air minuman di telaga adalah lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahawa jumlah bakal peminum telaga ini sangat ramai, merangkumi seluruh umat sejak zaman baginda Adam AS lagi. Okey, cuma Nabi SAW bagi pada kita bayangan luah mana. Nabi kata di antara Amman dan Ailah. Kita tengok apa itu Amman, apa itu Ailah. Amman ni ibu negara Jordan sekarang, dan dia terletak di wilayah jajaran negeri yang dipanggil Syam pada zaman dulu. Syam ni adalah gabungan beberapa negeri. Ada Palestin, ada Lebanon, ada Syria dan ada Jordan. 4 negara ni yang sekarang ni terpecah, kita namakan dia dulu adalah negara Syam. Dalam hadis bila sebut Syam, kita boleh bayang besarnya jajaran negara Syam tu pada dia. Meliputi Jordan, meliputi Palestin, meliputi Lebanon dan meliputi Syria. 4 negara ni gabung, dia adalah Syam. Cuma Nabi SAW sebut kata Amman tu berada dalam Syam. Sekarang ni dia berada dalam negara Jordan lah, dan dia adalah ibu negara Jordan sekarang ni. Ailah pula nama lama bagi bandar pesisir pantai yang terletak di Teluk Aqabah, yakni wilayah Ailah terbahagi kepada 2 disebabkan negara Zionis Israel menduduki sebahagiannya dan sebahagian lagi ada di sempadan Jordan. Israel mengekalkan nama Ailah dengan nama Eilat, manakala Jordan popular dengan namanya adalah Aqabah. Sekiranya kita ukur di antara Amman dengan Ailah, sama ada Eilat atau Aqabah, jaraknya lebih kurang 330 km. Dalam hadis tadi disebutkan bahawa lebar telaga tu sama dengan panjang, maka ini bermakna luas telaga Nabi SAW pada anggaran keluasan 108,900 km persegi. Wallahu alam. Luas anggaran, bukan tepatnya anggaran lah. Sebab tu wallahu alam luasnya. Maknanya terlalu besar, terlalu luas. Ada ayat Aitam Dam balik awal. Ustaz ada besar Aitam Dam. Aitam Dam apa? Seluruh Malaysia Pening pi Johor tu telaga. Oh, besar lah tu. Baik. Pengajaran hadis. Nabi SAW menggunakan teknik visualisasi dan analogi bagi memberikan gambaran tentang peristiwa masa hadapan dan perkara gaib. Hal ini bagi memudahkan minda memaham dan membayangi situasi. Analogi yang Nabi guna adalah dekat dengan minda dan persekitaran audien. Contoh, Ailah dan Aiman di utara Madinah. Bintang di langit Arab lebih cerah dan mudah dilihat berbanding tempat lain kerana di tanah Arab tidak mempunyai banyak awan. Okey. Salah satu daripada teknik kita nak mengajak anak-anak kita ke, anak murid kita ke, yang Nabi guna adalah teknik analogi dan perumpamaan. Kalau tuan-tuan tengok banyak hadis Nabi buat macam tu. Ada kadang-kadang sahabat Nabi SAW, dia pergi dekat satu tabi'in, dia pergi zaman tu, dia tiba-tiba dia pegang satu pokok, dia goyang, daun semua jatuh. Dia tanya kat tabi'in tu, hang tak mau tanya ke sebab apa aku buat macam ni? Tiba-tiba dia goyang, dia tanya. Tabi'in tu kata, sebab apa buat macam ni? Dia kata, dulu di zaman Nabi SAW, aku pernah juga pergi dekat Nabi pernah buat kat aku, dan Nabi tanya, hang tahu tak sebab apa aku buat macam ni?
Aku kata, saya tak tahu Rasulullah sebab apa macam ni. Nabi kata, ini perumpamaan orang yang semayang. Bila dia semayang, Allah gugurkan dosa dia seperti mana daun kering berguguran daripada pokok. Jadi bila kita buat contoh macam tu, dia dekat dan mudah hadam dan mudah faham. Dan benda tu dia nak ajak orang jadi senang. Pernah Nabi SAW bagi satu contoh lain. Ara'aitum anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi min syai'. Hampa nak tahu tak? Ada seorang, ni rumah dia, ni tempat kerja dia, tiap-tiap hari dia akan mandi 5 kali kat sungai. Sebelum pergi kerja, balik kerja mandi, balik kerja mandi, pergi kerja mandi. Ada tak badan dia ada kotor kalau dia mandi macam tu? Sahabat kata, Rasulullah SAW, gaya mandi macam ni kami tak nampak, kotor pun tak ada lekat. Oh, dia memang bersih dia. Terus Nabi bawa contoh. Bila sahabat dah jerap dah contoh tu, analogi tu dalam kepala, Nabi terus tukar ke akhirat. Apa Nabi kata? Demikian itulah contoh. Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Allah akan hapuskan dosa-dosa dengan sembahyang 5 waktu tadi tu. Allah ampunkan dosa. Jadi benda tu contoh, dekat, senang, mudah. Dan dia bila nampak macam tu, okey, semayang boleh gugurkan dosa. Macam orang mandi tak ada daki, macam pokok yang hilang daun. Nabi SAW merupakan pendidik yang dia sangat hebat. Sebab dia ambil contoh yang paling dekat dalam masyarakat. Macam tanah Arab tadi tu, senang dia nampak bintang. Dan mereka pun selalu travel di Syam dan nampak negara tu, bayangan tu mereka boleh buat. Kalau ikra di sekolah tuan-tuan, kalau kita ajak anak-anak kita ikra, ada budak dia cepat boleh, ada budak dia lambat, dia tak tahu, dia apa, dia tak boleh dapat so apa, do apa, to apa, dia tak tahu, dia jadi susah untuk dia. Jadi kaedah bila kita pergi khusus untuk ajar ikra ni, kita didedahkan apa? Untuk budak yang slow learner ni, dia macam agak lambat untuk dapat, kita visualize dekat dia satu benda tu, dia cepat dapat. Kerana budak-budak ni dia suka color, dia suka gambar, dia suka lukisan. Itu zaman dia. Sebab tu tuan-tuan, anak kita umur 6 tahun, umur 4 tahun, bila dia lalu dekat satu logo yang biasa kita duk beli, kita apa? Ayam KFC tu, ada Tok Wan kat depan tu. Tok Wan tu pakai spek, ada janggut sikit. Tok Wan tu colour putih, Tok Wan tu colour merah. Dia tak tahu baca Kentucky Fried Chicken, dia tak tahu sebut. Tapi bila dia tengok muka Pak Long tu, dia tahu ini ayam Tok Wan. Anak saya panggil ayam Tok Wan. Macam mana dia tahu ayam Tok Wan? Sebab dia tengok gambar, lukisan, colour. Dia cepat hafal benda-benda tu. Jadi bila kita cerita kat mereka, ba, dia tak tahu, jadi lambat. Ba dengan ta, dia lambat. Jadi kita bagi contoh kat dia, ba baju. Jadi dia boleh nampak baju, okey, dia boleh nampak. Tak apa, dalam kaedah kita ajak budak-budak ni, untuk dia mula-mula awal, dia sebut ni ba baju. Tak apa, dia visualize baju pun tak apa. Nanti dia masuk hujung ikra 1, ikra 2, dia akan jerap dah benda tu, kita tak payah bagi contoh dah. Jarum. Biasa to kita bagi contoh apa? Tomato. Mak masak kalau merah tu apa? Tomato. Tapi tiada tak ingat masak apa? Apple. Kita kata dia merah tu apa, mak masak apple, dia jadi lambat. Jadi contoh tu dia cantik lah. Di sekolah saya banyaknya geng 786 kuarter atas. Jadi saya akan ajak kadang-kadang daripada dia slow, dia dah jam 2, dah jam 3, dah jam 4, nak ajak sekolah petang tu, dia jadi lambat, dia dapat tu. Kita bagi contoh to apa? Tomato. Yang mak masak kat rumah tu dia tak tahu, merah lagi, cabai lah, dia jadi lambat. Saya pun fikir macam mana bagi dia contoh yang senang. Saya kata dia to, hantar tak tose. Saya habaq tose tu, dia jadi macam wow, saya jadi teringat mak dia buat ke apa, tak tahulah, kedai si kanak, dia jadi macam to. Hari itulah terakhir saya bagi contoh kat dia to, dia tak lupa ada to. Sebab dengan makanan tu, sebab tose tu dekat dengan diri dia. Mungkin tomato dia tak tahu lah, mak dia dah potong, dah masak semua, dah masuk dalam kari, tak nampak tomato dah. Sebab tose tu dia tetap tose kau. Yang kamu makan putih-putih yang mak buat kat rumah tu, tose. Tak tahu.
Bagi contoh yang dekat dengan dia. Bagi yang bagi dia bagi totis semua dia tak tahu. Gitu. Ayat Telaga Kausar ni dia datang daripada syurga. Hal ini demikian kerana di syurga mengalir sungai susu dan madu. Telaga ini berwarna putih. Maknanya telaga ayat Al-Kausar ni dia sebenarnya sungai dalam syurga yang dia mengalir. Salah satu daripada aliran dia dia masuk ke telaga. Dia bukan telaga tu je, maksudnya dia pada syurga tu, dia masuk dalam telaga, dia bertakung dalam telaga tu lah. Maknanya orang minum air daripada syurga juga minum sebelum masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Telaga lebih putih daripada susu dan lebih manis dibandingkan dengan madu. Hal ini menunjukkan Nabi SAW guna perumpamaan yang dekat di hati pendengar. Sebab apa? Susu mereka selalu minum. Susu orang Arab selalu minum. Kan kata orang Arab, kita pun selalu minum. Kita boleh bayang putih dan susu ni tak boleh dipisahkan. Dan yang kedua adalah madu. Madu juga benda yang dekat dengan mereka dan tak jauh juga dengan kita. Kita boleh tahu madu tu manis macam mana. Hal ini menunjukkan Nabi SAW menggunakan perumpamaan yang dekat di hati pendengar. Sebab tu kaedah bahasa Arab sebut likulli maqamin maqal. Setiap orang ada tahap cakap yang hang boleh cakap dengan orang. Jadi bila kita cakap di masjid, kita cakap apa yang orang mau, dalil-dalil penting berkaitan dengan akidah, berkaitan sembahyang dan sebagainya. Perbincangan mendalam berkaitan dengan satu isu sehingga menyebabkan masyarakat umum jadi confused. Kita bawa main 4 mazhab dekat masjid kita, bincang 4 mazhab. Mazhab Syafi'i pun tak ketahuan dah. Main mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pula, mazhab Maliki pula. Jemaah duk main ni maghrib sampai isyak, balik main answer tahu apa? Tak tahu aku mazhab macam-macam apa, aku pun tak tahu. Dan Leno gitu kan, tak ada mazhab. Bincang mazhab boleh dalam. Tengok audien kita. Di mana bincang? Di universiti. Pelajar-pelajar memang buat perbincangan, perbahasan tentang ilmu. Mereka memang lunyai dan lumat dengan masalah-masalah ilmu. Okey, kita bentang. Ada tahap kita boleh bentang. Sebab tu kalau orang tanya saya soalan, saya selalu tanya, dari mana, duduk mana, kawasan masjid mana. Saya tanya dia. So dia bagi detail. Kalau dia tu memang saya duduk di kuis ustaz, saya duduk belajar, saya semester 2. Okey, cara kita jawab soalan tu, kita kata dia untuk isu ni, hang boleh tengok kitab-kitab ni. Kalau ada kat perpustakaan boleh tengok kitab ni. Kita suggest kat dia 2-3 kitab fiqh untuk masalah ni. Dia kata dia masalah apa? Oh, masalah saya sekian masalah ni. Okey, kalau isu macam ni, saya duduk di mana? Saya duduk kerja ni ustaz, saya main sini ya, saya dengar kuliah ustaz baru ni, ustaz abang dekat masjid sekian. Okey, dia mungkin orang awam biasa, kita terang kat dia boleh atau tak boleh, dalil dia apa sikit, bagi terang kat dia secara basic, dia nak tahu boleh tak boleh ya. Orang awam ni dia senang ya. Ustaz macam ni, boleh tak boleh? Saya serabut dah ni. Boleh boleh, saya kira boleh. Tak boleh, saya kira tak boleh. Jadi tengok orang lah. Jadi kita tanya soalan, kita perkenal diri kita dulu. Jangan saya siapa? Gambar profil tak ada. Profil kucing, takkan kucing tanya soalan. Tak ada adab macam tu. Saya nama apa? Saya daripada mana? Boleh saya tanya ustaz satu soalan? Kalau boleh tanya terus. Tak payah salam. Bolehkah saya tanya soalan? Tak payah macam tu. Sebab kita nak buka kadang-kadang messenger kat Facebook. Kita nak buka tu berlama dah. Lepas tu nak jawab, okey boleh. Dia pula jawab, kita nak lambat. Salam ustaz, saya ada soalan. Karang tu soalan, hantar tu. Bila ustaz tu mesej, dia akan reply senang. Jangan 9.30 hantar, 9.33 buat tanda soal. Ada. Oh ni saya dapat. Soalan apa dia tanya? Boleh ke tak boleh ustaz? Lepas tu saya baca lah, saya kata ustaz, saya 9.33 dia hantar balik, buat tanda soal gitu. Maksudnya, apa hai, oi, tak jawab lagi soalan aku. Hang tunggu apa? Jawab lah. Sabarlah. Ada banyak soalan nak jawab lagi. Hampi Tesco ke, hampi Lotus pun, hang bawa barang, kena beratok ke boleh pergi terajar orang semua pergi bayar terus. Beratok dulu. Kalau tak ada orang, hampilah bayar terus. Tapi hang mai hari Ahad pukul 5 petang, memanglah orang ramai. Jadi hang tunggulah beratok. Takkan hampi cekak baju cashier. Ai, bila nak kira bayar saya punya cashier? Cashier kata sabarlah, beratok dulu. Dah bagi soalan pun sama lah. Terus bagi soalan, terus nak jawab ke tu?
sabar dulu, ikut peraturan, ikut giliran. Bila yang golek pun kena berketok. Anjuran supaya kita berdoa agar digunakan rezeki meminum telaga Al-Kausar. Jadi kita dalam doa-doa kita qiyamul lail, tahajud dan lepas solat dan sebagainya, kita selalulah doa, ya Allah, berilah pada aku anugerah supaya aku dapat minum, aku dan keluarga aku supaya dapat minum telaga Al-Kausar. Secara tak langsung kita juga doa supaya kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Baik. Keluasan telaga. Keluasan telaga saya tak mau baca. Nanti kita akan baca, sebab saya akan cakap dengan tuan-tuan satu benda yang viral juga. Tapi dia beberapa ketika lah, baru ni lah hujung Ramadan tak salah saya, berkaitan dengan isu boleh tak kita ni buat binaan di atas kubur kita. Maknanya ni kubur kita, tak kira lah kubur mak ke ayah ke apa ke, kubur kita tu kita buat tiles, buat jubin cantik, kemudian kita buat macam tempat tepi tu pula macam buat macam tu. Boleh ke tak boleh buat macam tu kat kubur? Jawapan dia dua, boleh dan tak boleh. Tang mana boleh, tang mana tak boleh. Saya cakap kat tuan-tuan, kita ambil tak boleh dulu. Katalah meja ni adalah ruang untuk tanah kubur. Tanah kubur kita di negara, di negeri kita ni tuan-tuan, tanah kubur ni dia nama atas status wakaf. Wakaf tu maksud dia apa? Hak milik bersama semua orang Islam. Dia bukan hak milik persendirian. Tidak ada hak milik kekal, walau hang dapat strata ke apa ke, tak ada. Dia adalah hak milik bersama semua orang Islam. Jadi tanah tu bila hak milik bersama, katalah tuan-tuan, atas meja ni sampai sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang kita boleh tanam di satu kawasan yang besar macam ni lah anggaran di tanah tu. Tapi dalam 6 orang ni, apa mereka buat? Orang pertama buat binaan, buat tiles apa semua. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Kawasan yang boleh tanam 6 orang, dia termakan sehingga menjadi 4 orang sahaja yang boleh tanam. Maka kita mengambil hak orang lain daripada ke bumi di kawasan tu jadi penuh cepat sebab kita pergi ambil hak orang. Siapa yang terlibat dengan dosa ni, kalau dia tahu dia sengaja buat, bukan orang yang arwah, orang adik-beradik, kakak, abang, cinema, perima, hak terlibat dalam pengurusan jenazah yang mereka pergi buat benda tu, mereka ni yang tanggung. Kalau dia buat dengan pengetahuan, dengan sengaja, dia tanggung dosa dia. Tapi kalau tak tahu, saya kita abang solution kalau dia tak tahu macam mana. Jadi tanah ni tuan-tuan, saya nak abang beberapa benda. Satu ada larangan hadis khusus yang Nabi SAW sendiri tak bagi kita buat sebarang binaan. Yang kedua, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan apa dia. Yang kedua, kalaulah kita buat macam tu, maknanya kita menjadikan tanah tu hak milik kekal kita. Saya beritahu tuan-tuan, kita boleh tanam arwah ayah kita dekat tanah tu sebab apa? Sebab orang sebelum kita, dia tak buat tiles dan binaan dekat situ. Kalau dia buat binaan kekal, mustahil kita boleh tanam bapa kita di situ. Maknanya bila orang tak buat, orang kosongkan tanah tu, orang reserve tanah tu untuk orang lain. Sebab apa? Bila kita letak lot tu untuk ayah kita, kita permanentkan kawasan tu jadi untuk kita. Kalau tuan-tuan tengok kubur kita di Sungai Aw, di Payatubong, beberapa kawasan-kawasan ini, ada orang-orang Cina yang mereka buat macam tu. Boleh ke? Dia beli tanah sendiri, hak milik dia, dia buat. Itu lain. Adapun kita tak boleh sebab apa? Bukan sebab agama atau bangsa, tak. Sebab hak milik tu adalah hak milik bersama. Yang kedua, orang yang duduk dalam kubur tidak memberi faedah pada dia sebarang binaan tiles dan mamar yang diletakkan di atas itu, tidak beri faedah pada dia. Orang yang duduk dalam kubur, dia tak mau tiles, dia mau Al-Fatihah. Tiles dia tak mau.
Apa yang berfaedah pada orang? Tuan-tuan kepot dahan, bubuh di atas kubur dia, siram air. Hadis sahih Nabi SAW sebut, pokok tu dia kembang, pokok tu dia hidup, pokok tu dia segar, dia zikir dengan Allah, turun rahmat disebabkan zikir Allah. Rahmat itu akan mengurangkan siksa kubur dia. Ustaz, tahu mana pokok zikir ke Allah? Bagus juga soalan tu. Balik rumah, buka surah Isra juzuk ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sadaqallahul azim. Semua benda tasbih ke Allah. Hampa yang tak tahu macam mana cara dan style daripada tasbih dekat Allah. Maknanya pokok benda hidup, dia zikir, dia tasbih dengan Allah. Berfaedah. Adapun times kita kena buat dekat arwah ayah kita bila ayah kita hidup lagi. Dah meninggal, tak payah kalau buat tiles. Masa mak susah, mak nak pergi tandas, mak dah berumur, tandas dia pun tak betul, kena duduk macam tu, kita repair, renovation, pakai duit kita, bagi kemudahan kat mak kita. Ketika di hujung mak kita usia kita, hampa kahwin semua tinggal dah, mak seorang-seorang, ayah pun dah meninggal, kesian dia. Tandas kadang-kadang lincin yang tu jatuh, ambil duit hang, buat tandas baru, buat bilik selesa sikit dekat dia. Dia nak qiyam ke, dia nak buat ibadat malam ke apa ke, bagus lah gitu. Itu tempat yang kena buat. Bila mak dah meninggal, ambil buat tile semua, buat kejut macam apa? Buat kejut. Lepas tu orang nak kacau, tak boleh ni kacau mak saya. Tapi mak orang lain nak tanam macam mana? Dia kan mak orang punya kawasan. Mak tak tahu apa. Ni anak-anak lah ni. Kononnya nak buat jasa kat mak, nak buat kubur cantik. Kubur cantik itu bukan cara buat jasa kat mak. Jasa kat mak apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang doa kat dia. Walaupun sekadar istighfar pada bapak kita. Tuan-tuan bacakan hadis dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Ada seorang bapa laki yang duduk dalam kubur, tiba-tiba diberi kemuliaan, pakaian dan hebat diberi pada dia. Dia tanya, wahai Allah, apakah keistimewaan ini diberi pada aku? Kata malaikat pada dia, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar atau anak hang di atas, dia minta ampun dekat hang. Ini tuan-tuan, minta ampun dekat mak lepas semayang. Kata Imam Nawawi, wa in kana fasiqan, walaupun pakai rantai, rambut cacak macam tupai gila punya rambut, macam fasik merepek, dia angkat tangan, dia doa, Allah ampun dosa mak bapak. Allah terima doa tu. Binaan tidak memberi faedah. Nombor 3, binaan menyusahkan orang-orang yang nak tanam. Saya sembang dengan seorang penggali kubur, dia kata, betul ustaz kata, awak, orang kubur ni dia tahu, kubur ni 10 tahun, area ni 13 tahun, dia ni 8 tahun, dia tahu. Kalau dapat telefon, dia tahu nak korek tu kat mana. Ni dah lama dah, boleh korek balik. Katalah dia dapat, Haji, ada 3 orang meninggal hari ni, okey, saya siapkan. Dia gaya nak pergi siap, apa jadi? Allah, ada jubin pula. Dia pula kena pecah. Sejam. Ustaz, saya pecah tu sejam. Tak korek lagi. Korek pula, double, 2 kali kerja. Pernah ada orang, apa kita menyusahkan orang ke tu? Sagi bergaduh pula, bagi mana kubur mak saya mana, siapa suruh tanam balik? Ni kan tanah kita, siapa saja boleh tanam di situ, bebas kan? Dia menyusahkan ahli orang yang nak tanam pula sekali lagi tu. Maka jangan ada unsur menyusahkan orang, kita memudahkan orang. Ustaz, saya tengok banyak kubur macam ni tau. Suami, isteri, anak, atau suami, isteri saja, atau adik-adik mereka 3-4 orang, mereka akan bawa line. Line tu macam kepuk ke apa dia panggil, tak di situ tu. Saya tak tahu kepuk tu buat daripada mamar ke atau kayu ke, saya tak tahu. Dia letak di situ, buat macam pagar kecil lah. Dia tak buat binaan, tapi dia buat pagar macam tu. Boleh tak pagar tu? Boleh, 2 syarat. 1, pagar tu bukan milik orang yang tanam tu. Kita kena kata kat dia, kita masjid, kata hampa nak buat apa ni? Kami nak bubur ni, boleh tak? Boleh. Ini bukan hampa punya. Sebab apa cakap ke tu? Sebab kami boleh ubah atau buang atau hapus kira benda ni bila-bila masa. Kalau kami kira perlu, kami buang. Setuju tak? Dia tahu, okey, setuju. Setuju? Okey, hang boleh buang.
Ada je orang telefon nak ke bumi, kami nampak macam benda ni kacau, kami angkut, kami buang gitu ya. Hanya yang kata apa, ramai esok mana ni, mak saya ni dengan bapak saya, kami buat gitu semua. Mereka nak hidup sekali, sehidup semati semua. Nampak gitu, kami nak hanya dengan tanya. Sebab ini kami nak tanam, nak jalan, tak boleh tahun ni, dah macam sesak datang ni dah, kami terpaksa buang. Kalau dia tak marah, boleh. Dan yang kedua, syarat dia bukan permanent. Dia mobile, dia boleh berangkat gitu. Ustaz, mak saya meninggal, ayah saya meninggal, kakak saya meninggal, saya buh batu bata, susun bata gitu. Boleh saya buat bata? Boleh. Sama juga, dengan syarat hang jangan kekal simenkan bata tu, dan bila hang pi bersihkan kubur tu, hang nampak bata tu dah macam terendam lah, hang angkat sikit bagi dia duduk di atas. Hawa orang nak mai, orang boleh angkat dengan senang. Jangan benda tu dah terbenam, dia tu kawan tu nak korek, penat. Dia tu bukan sihat sangat. Nak kena angkut menjaja-jaja buat menyusahkan orang tu. Ustaz, saya pergi masjid negeri, saya tengok ada tu kubur bekas TYT semua tahun tu. Lepas tu siap bina-bina atas tu, pagar-pagar apa. Boleh pula. Saya pergi masjid negara, ada Tun Hussein On, Allah Yarham, Allah Yarham, Tunku Abdul Rahman, semua pemimpin negara tak di situ. Oh, kira Islam ni, kalau kami rakyat marahin semua, oh tak boleh lah apa, bata semua tak boleh apa semua. Kalau pemimpin apa semua, mereka hukum lain, kami hukum lain pula. Yang ni apa, Islam? Sabar dulu, aku tak jawab lagi, hanya yang sendiri tanya, yang sendiri jawab, pahai. Itu boleh. Sebab apa boleh? Itu kerajaan negeri Pulau Pinang memang bagi kat mereka. Maknanya tu dia punya. Dia nak buat binaan ke, dia nak buat parking ke, dia nak buat court badminton ke, tak kisah. Sebab dia punya, hak dia, kerajaan bagi dia. Di Kuala Lumpur, di Masjid Negara, Masjid Negara kerajaan bagi. Bawah peruntukan perundangan negara bagi mana-mana bekas pemimpin negara yang banyak berjasa pada negara, bantu rakyat, bantu negara, majukan negara dan sebagainya. Okey, kami bagi negara ni, bagi satu pemimpin letak di situ. Itu tak apalah kalau dia buat binaan. Sebab itu memang tanah itu hak milik dia atas nama dia pemimpin. Ustaz, saya pergi masjid Syekh Yusof, tepi masjid Syekh Yusof tu ada siapa pula satu kubur tentu. Boleh pula seorang-seorang dia duduk tentu dengan tepi masjid, dengan buat binaan teruk-teruk semua, pagar-pagar semua, boleh pula. Saya pergi masjid Alim Sawale ada, saya pergi masjid Kapitan ada. Mereka ni sebab apa mereka boleh pula? Boleh sebab itu tanah mereka. Syekh Yusof tu bukan masjid tu dia punya, kampung belakang tu semua tu wakaf tu, dia wakafkan. Alhamdulillah lah. Tuan-tuan nak pergi wakaf sekarang ni, Perak Road tu, Datuk Keramat tu, kan dia nak pergi beli tanah tu, dia wakaf buat masjid. Kita pergi dekat dia, kita doa, ya Allah, inilah orang yang wakafkan tanah, bagilah ampuni dosa dia, bagi kemuliaan pada dia. Alim Sawaleh tu bukan masjid tuan-tuan, belakang masjid ada tanah wakaf yang Jabatan Agama buat sewa apa semua tu. Tu semua tanah siapa? Tanah ni Syekh ni Alim Sawaleh, orang yang wakafkan tanah tu. Kapitan bla-bla Tanjung banyak dekat tu. Boleh tak? Boleh. Lagi tokoh-tokoh kita tanam balik, orang bagi dia apa dia? Imam Syafi'i bukan saja makam, siap binaan, gila-gila ramai besar ke tu, orang pergi ziarah buat pagar semua. Boleh pula sebab dia tokoh, supaya orang generasi boleh tahu, oh inilah imam mazhab, inilah bagus. Dekat tu ada Imam Waqi', guru dia. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi SAW di Jordan, di Yaman, di tokoh wali Allah, Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua tu orang jaga. Sebab jasa daripada Islam. Hang jasa apa kat kampung? Hang menyusahkan orang kan? Pada pagi sampai malam duduk kedai kopi, duduk perabik bukan order satu kopi duduk sampai 5 jam. Orang mati siapa nak buat kubur kan? Tak ada lah tu. Satu. Jadi kalau dah buat macam mana Ustaz? Cuti lah Sabtu Ahad ni kan, bolang grup WhatsApp family mah, hamba pelan-pelan hamba pergi berabah, senang. Orang lain berabah kita marah kan, hamba adik-beradik pergi, hamba buat apa? Ni kubur bapak saya, biar saya settle. Kami silap, kami pergi buat, nanti kami tak buat lah, bagi ruang pada orang. Itu satu. Nombor dua, ada satu kes di Pulau Pinang,
Tuan-tuan, saya tak tahulah budaya tempat satu-satu kawasan. Cuma saya habaq kat tuan-tuan lah, kalaulah ada orang luar daripada Korea kita meninggal dunia, saya mohonlah kerjasama tuan-tuan, bagilah dia ke bumi di tanah kawasan Korea kita. Janganlah fikira. Ada satu kes di Pulau Pinang baru ni, satu masjid lah, mandi semua siap dah nak ke bumi kat situ. Dia kata tak boleh sebab dia ni bukan anak Korea, tak boleh tanam dekat sini. Dah mandi dah, dekat je situ dah, nak kena ubah pula. Orang perempuan makcik bawa anak apa semua ni, usung naik kereta pula, pi satu lagi kawasan pula. Adik-beradik semua duduk di Pulau Pinang, abang sulung duduk di Baling. Abang sulung dia main sini, kebetulan dengan izin Allah meninggal dunia kat sini. Bila meninggal kat sini, mereka pun mandi semua dah. Lepas tu mereka kata, kat pengurusi boleh tak tanam sini? Abang kami lah, sebab kami semua ada sini dah, kebetulan bumi sini lah, senang kami nak ziarah, sana pun tak ada siapa dah. Tak bagi sampai sudah. Tak boleh. Sini untuk Korea lah. Baling, balik Baling tanam pula. Balik pula Baling, pada esok boleh tanam pukul 11.30. Balik Baling pasak baru boleh tanam pula. Yang kira sebab apa? Anak Korea kita bukan seminggu 800 orang mati. Kutlah tak cukup tempat nak tanam. Adalah bila-bila seorang aku tu, kita mudahkan orang, Allah mudahkan untuk kita. Kan tu nak pergi Baling kan, satu cerita penat pula. Dia nak tak apalah, depa request dah, bagilah satu ruang pada dia. Kalau tak cukup lain cerita, melambak je ada. Dan saya beritahu, bukan orang kampung kita meninggal kena bom semua sekampung malam tu, jadi tak ada ruang nak tanam. Tuan-tuan, kalau perangai kita, perangai orang Madinah macam kita, ini kira aku tu, Nabi tak di ke bumi lah tuan-tuan, di bumi Madinah. Sebab Nabi orang mana? Nabi orang Mekah. Kalau Nabi ada pejabat pendaftaran, Nabi pergi daftar, di mana pejabat pendaftaran Nabi tu? Mekah. Madinah ni bahasa kita strangers lah. Nabi outsiders, orang luar, orang tak dikenali bahasa kita. Tapi dia bersayanglah ke Nabi. Allah pilih sebab apa? Sebab orang Madinah berjiwa besar, menghargai Nabi SAW. Allah pilih jasad Nabi untuk ke bumi di bumi Madinah. Mekah walaupun tanah lahir, tak, dia tak hargai di pahlawan Nabi, dia tak sukakan Nabi. Allah tak pilih bumi Madinah. Maka janganlah kira sangat dengan orang. Kita pakai hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong orang selagi mana kita selalu bantu dan tolong orang lain. Kita tolong orang, Allah akan tolong dan mudahkan untuk kita. Jadi itulah dua benda saya nak cakap kan tuan-tuan. Saya tak tahu polisi masjid tuan-tuan. Kalau polisi tuan-tuan macam masjid tadi tu, eloklah tuan-tuan bincang sama AJK, kita buka ruang sikit supaya memudahkan orang. Kalau polisi tuan-tuan selama ni kami tak kisah Ustaz, okey je, siapa-siapa pun mai, lebih kurang kita bincang AJK, bolehlah masuk. Maka saya ucapkan tahniah pada pengurusan masjid tuan-tuan, insya-Allah. Okay, itu saja ceramah tadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.